Waktu dia dabbah di akhir zaman, benarkah dia akan membawa cincin Nabi Sulaiman? Tanda-tanda kecil sebelum berlakunya kiamat begitu banyak sekali. Sebahagiannya telah pun berlaku, sebahagian kecil belum berlaku. Tanda-tanda besar ada 10 berdasarkan riwayat Imam Muslim. Termasuk antaranya ialah datangnya Dajjal, turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, berlaku tenggelam bumi di 3 tempat, matahari terbit dari barat, api mengejar manusia dari Yaman ke mahsyarnya, dan termasuk salah satunya ialah dabbatul ard, haiwan keluar dan bercakap kepada manusia. Dan ada ayat Quran yang ayatnya khusus tentang dabbah. Ada. Allah menceritakan tentang dabbah ini dalam Al-Quran. Allah sebut akhrajna lahum dabbatam minal ard, dan kami akhrajna, kami akan keluarkan bagi mereka manusia dabbah. Hamka mentafsirkan dabbah sebagai haiwan yang merangkak melata. Tapi secara umumnya binatang yang luar biasa ini sebagai salah satu tanda besar kiamat ini, dia memang haiwan. Ulama secara umumnya berkata demikian. Nabi berkata dabbah, Al-Quran berkata dabbah. Dabbah ini bukan manusia. Jika manusia nas, insan. Ini dabbah. Jika binatang macam kita kenal, dia haiwan. Tapi ini dabbah. Jadi dia binatang, tapi binatang luar biasa. Tapi dia binatang luar biasa. Sebab Allah menggunakan ketika menceritakan tentang dabbah, Allah kata akhrajna lahum. Kalimat Arab ini bila digunakan begitu ada maksud begitu, digunakan begini ada maksud begini. Bila digunakan kalimat akhrajna, bukan kharaja. Jika kharaja, binatang itu keluar. Dia boleh bermaksud dah ada dah tapi bersembunyi, kemudian hari baru keluar. Itu kharaja. Tapi akhrajna lain, baru ada. Jadi dabbah ini, haiwan yang akan bercakap sebagai tanda besar kiamat ini, dia special creation. Dia special creation. Kata orang sains yang suka menggunakan sains, ini mungkin campuran pelbagai DNA. Kononnya begitulah. Macam dinosaur luar biasa lah. Ada DNA biawak, ada cicak, ada krokodil, ada reptilia, itu pun ada. Macam-macam punya DNA, jadilah dia dinosaur luar biasa. Lebih kurang begitulah untuk difahami. Tapi sebenarnya bukanlah seperti itu sangat. Tapi nak mudahkan kefahaman, dia haiwan melata luar biasa. Dan yang mengejutkan, dia bercakap kepada manusia. Dan dia bercakap tentang apa? Tentang kamu ini selama ini tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Artinya dia percaya dengan Allah. Dia haiwan luar biasa bercakap, kamu manusia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Itu sahih. Sahih, wajib kita imani. Dan ketika haiwan itu keluar, dia keluar selepas matahari terbit dari barat. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi waktu yang berlalu, waktu itu begitu dekat antara satu sama yang lain. Matahari terbit dari barat, keluarnya dabbah, waktunya terlampau berdekatan. Dan ketika matahari terbit dari barat dan ketika dabbah pun terbit dari bumi, maka ketika itu pintu taubat telah tertutup 100%. Ketika binatang menegur manusia, kamu tak yakin dengan ayat Allah, ketika itu jika adanya nak bertobat, pintu taubat telah tertutup. Sebab ketika itu mula terkejut manusia mengatakan, ya Allah, betul macam Muhammad kata, kami nak beriman. Ketika itu manusia beriman sebab terkejut. Bukan beriman sebab hujah. Pada awalnya pintu taubat tertutup. Mereka memang ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Maka soalannya ialah, dalam riwayat ada yang mengatakan dabbah itu yang kita tak tahu rupa dia sebenarnya macam mana. Jangan dilukis gambarnya, jangan dilukis. Halakah pun bila lukis tak nampak muka. Nampak badan besar menggerunkan tapi muka tak tahu macam mana. Nak memaklumkan, tak tahu, siapa pun tak tahu.
Tapi ada hadis mengatakan dia akan membawa tongkat Nabi Allah Musa dan memukul orang kafir. Dan dia akan membawa cincin Nabi Allah Sulaiman. Dan jika ada orang yang sudah sedia beriman, bukan baru beriman, pintu taubat dah tertutup. Tapi jika ada orang yang sudah beriman sebelum pintu taubat tertutup dan dia masih hidup, maka Nabi Allah Dabbah akan ambil cincin Nabi Sulaiman, menyapu mukanya hingga keluar cahaya. Sehingga ketika itu dapat dibezakan manusia. Satu manusia cahaya keluar dari muka, dia beriman. Lagi satu di badannya ada kesan pukulan. Kesan pukulan menggunakan tongkat Nabi Allah Musa yang digunakan oleh Dabbah. Jadi dua kategori manusia menonjol ketika itu. Cuma soalannya, adakah hadis yang menceritakan Dabbah itu yang membawa cincin dan seumpamanya itu, adakah hadisnya sahih? Bila saya mengkaji untuk dibincangkan di TV, saya mendapati riwayatnya dhaif. Riwayatnya lemah. Ketika kita menyatakan riwayatnya lemah, maka untuk dipegangi sebagai pegangan akhir zaman, sebagai suatu kepercayaan akidah, tidak boleh. Jadi baik sekali kita buang saja riwayat itu. Kita buang riwayat itu sebab dia bab hadis yang lemah tidak boleh dikategorikan dalam kategori kepercayaan. Jadi kita tak payah percayalah. Cuma kita wajib mempercayai salah satu tanda besar ialah dabbatul ard, ya. Dia akan bercakap kepada manusia, ya. Itu benar. InsyaAllah. Clear? Wallahu a'lam. Agak-agak dabbatul ard terbit kat mana? Ada orang tanya kat Facebook, Dr. Daniel, haiwan yang keluar dari bumi ni, dia terbit kat mana? Ada orang tanya kat Facebook, baru ni ada orang kata di bawah bumi ni ada bunyi sesuatu yang pelik. Adakah ular itu nak keluar sekarang? Oh, dia kata ulang. Dia banyaklah cerita merepek tentang dabbatul ard. Banyak cerita merepek. Cerita yang paling merepek, cerita yang popular sekarang dalam bumi ni, ada satu makhluk yang sedang menjerit nak keluar. Dan ada seorang tertinggal perakam suara dalam lubang, terdengar jeritan itu. Wow, dabbatul ard sedang berbunyi nak keluar. Saya kata itu semua merepek. Itu perakam suara punya kerosakan. Yang melahirkan suara yang bukan-bukan. Tak ada kaitan dengan dabbatul ard sebab Allah mengatakan akhrajna dabbatul ard. Allah wujudkan khas pada waktu itu. Dia bukan sedia ada nak keluar. Tidak. Special creation. InsyaAllah. Ya. Tadi di mana dia terbit pun Quran tak bicarakan, hadis tak bicarakan, tak perlu kita bicarakan. Okey? InsyaAllah. Ya.